Okey, selamat pagi dan salam sejahtera semua. Jadi pada hari ini kumpulan saya akan membentangkan tugasan 3 bagi subjek penulisan akademik dengan kod GWCP 1042. Di mana dalam tugasan 3 bagi subjek ini kumpulan saya diarahkan untuk menganalisis satu artikel yang berkaitan dengan isu pendidikan negara. Di mana dalam artikel tersebut kami akan menganalisis artikel tersebut dari segi keutuhan wacana, sumber rujukan serta kejelasan dalam penulisan artikel tersebut. Jadi ini adalah ahli kumpulan saya di mana terdiri daripada 2 orang sahaja dalam kumpulan saya. Jadi saya selaku pembentang pertama, diberi nama Mora Baptista, yang rakan saya sebelah tu iaitu bernama Aimin Tai. Jadi dalam tugasan 3 ini ada 5 kandungan yang akan dibentangkan. Jadi dalam 5 kandungan ini, saya akan membentangkan tentang artikel dan keutuhan wacana. Itu akan dibentangkan oleh saya. Manakala sumber rujukan, kejelasan dan diakhiri dengan kesimpulan akan dibentangkan oleh saudara Aimin. Jadi tanpa melengahkan masa, kita masuk kepada kandungan yang pertama, iaitu tentang artikel. Jadi artikel yang kami pilih diberi satu tajuk yang bernama Faktor-faktor Perserawan Awal Tinjauan dalam kalangan guru-guru negeri Perak. Jadi artikel ini kami ambil dari satu jurnal yang diberi nama Malaysian Journal of Social Sciences and Humanity, dan pautan doi ini dapat dilihat pada huruf yang digariskan berwarna biru ini. Jadi jurnal ataupun artikel ini diterbitkan pada tahun 2023, jilid 8 isu yang ketiga. Jadi bagi penulis pula ada 7 penulis yang menghasilkan artikel ini. Selalunya dikatakan bahawa nama penulis pertama yang dituliskan pada giliran pertama dan kedua dan ketiga adalah antara penulis yang memberikan banyak sumbangan serta idea untuk menyiapkan kandungan ataupun kajian artikel ini. Jadi saya nyatakan yang utama saja, iaitu yang penulis pertama iaitu Tajur Rosli Shuib, Muhammad Afifi Bahuruddin Setambah, Muhammad Syabari Othman. Jadi dalam artikel ni dia ada 12 muka surat. Pada slide seterusnya saya akan bawa anda semua kepada uh, elemen yang pertama yang diterapkan dalam artikel ini, iaitu keutuhan wacana. Jadi keutuhan wacana ini apakah maksudnya? Cara ringkasnya, keutuhan wacana ini dia merujuk kepada ataupun membawa maksud bahawa susunan suatu ayat yang teratur ataupun susunan ayat yang teratur, yang tersusun, itulah yang dimasukkan dengan keutuhan wacana. Jadi dalam keutuhan wacana kita perlu ada 2 aspek penting yang perlu diterapkan dalam keutuhan wacana ini secara keseluruhannya, iaitu kohesi dan koheren. Di mana kohesi membawa maksud bahawa keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan yang lain. Unsur kohesi ini membawa maksud bahawa unsur pertama ini dia serasi ataupun dia sesuai dengan unsur kedua yang dinyatakan pada ayat dan seterusnya. Jadi koheren ni membawa maksud bahawa kesinambungan idea ataupun idea tersebut disambungkan kepada penyataan yang seterusnya ataupun pada ayat yang seterusnya. Jadi itulah secara ringkasnya yang dimasukkan dengan koheren. Jadi dalam keutuhan wacana ini pula ada 4 jenis sebenarnya. Ada 4 jenis keutuhan wacana yang diajar ataupun yang ada dalam keutuhan wacana ini. Antaranya ialah keutuhan semantik, leksikal, gramatikal dan diakhiri dengan fonologi. Jadi semantik bermaksud keutuhan semantik bermaksud hubungan antara penyataan ataupun hubungan antara ayat. Bermaksud ayat pertama ada pertalian ataupun ada hubungan dengan ayat kedua. Jadi dalam artikel ni ada 4 elemen semantik yang diterapkan dalam artikel. Bagi leksikal pula, leksikal ni skop dia lebih kecil daripada semantik, di mana leksikal lebih berfokus kepada hubungan antara perkataan. Hubungan antara perkataan. Jadi hubungan antara perkataan ini dapat kita lihat dalam unsur leksikal ni dari segi penggunaan kosakata yang bersebelahan ataupun berhampingan ataupun serasi dan sesuai antara satu sama lain. Jadi dalam elemen leksikal ini ada 3 elemen leksikal yang diterapkan dalam artikel ini. Manakala gramatikal ini secara ringkasnya merujuk kepada, kalau dilihat dalam bahasa Inggeris, bermaksud grammar. Grammar jika diterjemahkan dalam bahasa Melayu bermaksud tata bahasa. Jadi secara ringkasnya, keutuhan gramatikal ini lebih berkait rapat
dengan unsur binaan tata bahasa dalam sesuatu wacana dalam artikel tersebutlah yang saya katakan tadi. Jadi dalam artikel ini elemen gramatikal diterapkan sebanyak dua elemen dalam artikel ini, dan terakhir sekali iaitu keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ini secara ringkasnya merujuk kepada daripada suara kita sendiri, iaitu dari segi nada, dari segi intonasi, dari segi intian suara kita sendiri. Itulah yang dimaksudkan dengan keutuhan fonologi ini. Jadi seperti yang kita tahu, kita pernah belajar 4 jenis ayat nih semasa kita di bangku sekolah dahulu, iaitu ayat tanya, ayat perintah, ayat seruan, dan ayat penyata. Jadi 4 jenis ayat ni dia mempunyai nada, intonasi dan hentian suara yang berbeza. Misalnya ayat tanya berbunyi seperti ini. Bilakah awak pergi ke perpustakaan? Itu adalah contoh intonasi bagi ayat tanya. Cuba jika kita bandingkan dengan intonasi bagi ayat perintah, dia akan berbunyi seperti ini. Ini adalah contoh uh, ayat perintah. Harid, awak tidak boleh bermain bola di tepi longkang di situ. Jadi itu adalah contoh nada ataupun intonasi bagi ayat perintah. Itulah yang cuba dikaitkan ataupun yang cuba dimaksudkan dalam di dalam perkara yang saya terangkan ini. Jadi bagi fonologi ini ada satu elemen yang diterapkan dalam artikel ini. Baiklah, ini adalah contoh petikan kohesi yang diterapkan dalam artikel ini. Jadi, jadi saya akan bacakan kepada anda semua. Kerja guru merupakan profesionalisme yang tidak dapat dipetikaikan lagi. Kepentingan peranan dan sumbangannya. Titik nota. Insan yang bergelar guru terbukti menjadi pendorong dan inspirasi bagi menentukan masa depan murid-murid di bangku sekolah tanpa menafikan peranan ibu bapa sebagai guru utama dalam sistem ekologi, perkembangan psikologi manusia. Jadi, seperti anda dapat lihat di sini bahawa huruf yang saya gariskan dengan menggunakan dua warna ini, iaitu warna kuning dan warna biru ini, dia mempunyai keserasian makna ataupun keserasian hubungan penyataan antara satu sama lain. Jadi itulah yang saya maksudkan kohesi ataupun keserasian hubungan ini tadi. Jadi seterusnya kita lihat kepada unsur koheren. Contoh petikan koheren yang diterapkan dalam artikel ini. Jadi yang pertama, kita lihat pada muka surat kedua yang saya tabkan di situ. Saya akan bacakan kepada anda semua. Negara memerlukan guru-guru yang berkualiti dan berpengalaman untuk membentuk murid yang mempunyai kemenjadian yang baik. Jadi kesinambungan idea dia adalah berbunyi seperti ini. Justru guru-guru yang berpengalaman perlu terus berkhidmat agar perkara ini dapat diteruskan. Maksudnya idea bagi ayat dalam muka surat 2 ini dia diteruskan. Jadi bagaimana anda dapat mengenal pasti idea tersebut dapat diteruskan? Anda dapat lihat bahawa dalam ayat yang berhuruf warna kuning ini, dia menekankan bahawa dia ada menulis bahawa guru-guru yang berkualiti dan berpengalaman, dan pada ayat itu adalah pada ayat huruf kuning, dan ayat tersebut diulang sekali lagi dalam ayat yang digariskan dengan uh, dalam warna biru, iaitu guru-guru yang berpengalaman. Jadi itulah yang saya maksudkan kesinambungan idea dia tadi. Ya, di mana idea tersebut dia terus dihuraikan ataupun dia terus disambungkan. Itulah unsur koheren, ya, secara ringkasnya. Itulah contoh dia tadi. Okey, jadi dalam keutuhan semantik ini ada, seperti saya katakan tadi, ada 4 jenis elemen yang diterapkan dalam artikel ini. Jadi apakah antara elemen semantik yang diterapkan dalam artikel ini? Pertama dapat kita lihat di sini bahawa dapat kita lihat di sini iaitu hubungan sebab dan diakhiri dengan akibat. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan di sini? Iaitu ayat tersebut dimulakan dengan sebab ataupun punca dan diakhiri dengan kesan, iaitu akibat. Jadi ayat dia berbunyi seperti ini. Sudah pastinya Malaysia akan dilihat sebagai negara yang tidak mahir menguruskan keperluan guru dan murid. Itu adalah sebab ataupun punca dia. Akibat dia ataupun kesan dia dapat dilihat pada huruf yang digariskan dengan warna biru, iaitu kesan dia sehingga menjadikan guru sudah hilang minat untuk menabur bakti titik nota. Jadi itulah kesan dia tadi. Okay. Elemen semantik yang kedua diterapkan dalam petikan ini iaitu hubungan sebab dan tujuan. Maksudnya ayat tersebut dimulakan dengan punca dan diakhiri dengan tujuan. Okay. Di sini anda dapat lihat elemen sebab dan tujuan.
Kita lihat pada petikan pada muka surat 9. Saya bacakan untuk anda semua. Selain itu, terdapat guru yang tidak dapat menggunakan kelebihan teknologi dan maklumat. Tujuan dia tadi untuk menyimpan dan menyusun hasil kerja secara sistematik seperti menggunakan Microsoft Excel dan Google Sheet. Itu adalah tujuan dia. Manakala punca dia tadi adalah berpunca daripada guru yang di mana berpunca daripada guru yang tidak berkemahiran menggunakan kelebihan teknologi dan maklumat. Itu adalah punca dia. Okey. Jadi saya harap ini dapat memberi gambaran yang jelaslah kepada kamu semua tentang hubungan sebab dan tujuan. Dan elemen semantik yang terakhir diterangkan dalam artikel ini iaitu syarat dan diakhiri dengan hasil. Okey, elemen syarat dengan hasil ini dapat dilihat uh, pada muka surat 2 dan muka surat 1. Jadi saya bacakan untuk anda semua pada petikan yang atas sekali iaitu muka surat 2. Syarat dia tadi, kerjaya keguruan perlu dipelihara sebaiknya. Itu adalah syarat dia, ya. Syarat dia, kerjaya keguruan perlu dipelihara dengan sebaiknya. Jadi hasil dia tadi adalah berbunyi seperti ini agar sistem pendidikan negara dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi contoh bagi yang lainnya. Itu adalah hasil dia. Manakala contoh petikan yang kedua, kita lihat pada muka surat 1 ini, syarat dia dimulakan dengan guru yang berkhidmat lebih lama. Maksudnya guru harus berkhidmat lebih lama. Itu adalah syarat dia. Dan hasil dia tadi adalah mempunyai motivasi dan persepsi yang lebih tinggi. Itu adalah hasil dia. Jadi saya harap ini memberi gambaran yang jelas kepada kamu semua. Jadi yang terakhir sekali iaitu elemen semantik yang diterapkan dalam artikel ini iaitu elemen perbandingan ataupun hubungan perbandingan. Seperti yang kita tahu, perbandingan ataupun dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai comparison, ya, di mana kita cuba membandingkan sesuatu dengan yang lain ataupun kita cuba membandingkan A dengan B. Kita bandingkan C dengan D. Itulah yang cuba dimaksudkan dalam elemen perbandingan ini. Ini adalah contoh hubungan perbandingan yang diterangkan dalam artikel ini. Ayat dia berbunyi seperti ini. Tahap min bagi motivasi guru adalah tinggi, 4.30, manakala tahap min bagi prestasi guru terhadap kerja pendidik adalah pada tahap sederhana tinggi, iaitu pada nilai 3.65. Maksudnya ada elemen perbandingan di sini, di mana kita dapat lihat bahawa perbandingan di antara motivasi guru, motivasi guru dengan persepsi guru, di mana kita dapat lihat bahawa motivasi guru dia lebih tinggi berbanding dengan persepsi guru, di mana persepsi guru adalah pada tahap sederhana tinggi. Jadi itu menyerlahkan lagi unsur perbandingan dalam artikel ini. Baiklah, kita pergi seterusnya kepada kebutuhan leksikal. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kebutuhan leksikal skop dia lebih kecil, di mana dia cuba mengkaitkan hubungan antara perkataan, ya, hubungan antara perkataan. Jadi antara elemen leksikal yang diterapkan dalam artikel ini iaitu elemen kolokasi. Jadi elemen kolokasi bermaksud secara ringkasnya dia seolah seperti penggunaan perkataan yang berdampingan antara satu sama lain. Disebabkan apabila perkataan tersebut diletakkan bersebelahan, dia lebih serasi ataupun dia lebih sesuai. Dan saya boleh katakan bahawa elemen kolokasi ini dia seolah-olah seperti ayat majemuk, ya, ayat majemuk, di mana kita meletakkan ataupun menggabungkan ayat tersebut supaya apabila ayat tersebut digabungkan ataupun ayat tersebut diletakkan secara bersebelahan lebih uh, lebih nampak serasi ataupun lebih nampak sesuai sehingga menimbulkan maksud bagi yang lain tersebut. Jadi ini adalah antara contoh ayat contoh perkataan bagi elemen kolokasi. Okey, dapat dilihat pada muka surat ketiga. Contohnya seperti bebanan kerja, tekanan pentadbiran, persekitaran sosial, kecakapan ke diri, tanggungjawab kekeluargaan. Itulah elemen kolokasi. Baiklah, elemen kolokasi yang kedua iaitu sinonim. Seperti kita sedia maklum bahawa sinonim membawa maksud perkataan yang mempunyai makna ataupun maksud yang sama. Okey, jadi disebabkan leksikal ni skop dia lebih kecil, oleh sebab itulah saya highlightkan pada perkataan saja. Sebab itu adalah leksikal, ya, merujuk kepada perkataan saja. Jadi ini adalah sinonim dia. Dapat dilihat pada muka surat 8 dan muka surat 3. Sinonim pada muka surat 8 iaitu dituntut, membawa maksud yang sama dengan diminta. Manakala di muka surat yang ketiga, trend membawa maksud yang sama kepada fenomena. Okey, elemen leksikal yang ketiga iaitu wacana pembuka dan penutup. Jadi seperti yang dapat kita lihat di sini bahawa penulis turut menerapkan elemen
wacana pembuka dan penutup, di mana pembuka dia adalah pada ayat yang berhuruf warna kuning, manakala penutup dia adalah pada ayat yang digariskan pada huruf digariskan pada huruf yang berwarna biru tersebut. Jadi jadi pembuka dia, jadi seperti yang dapat kita lihat dalam perenggan ini, penulis memulakan perenggan dia dengan kesimpulan dan diakhiri dengan harapan. Seperti yang dapat kita lihat dalam perkataan yang digariskan dengan warna biru ini. Okey, disebabkan leksikal sudah, sekarang kita masuk kepada bahagian keutuhan gramatikal. Seperti saya katakan tadi bahawa keutuhan gramatikal lebih berkait rapat dengan unsur binaan tata bahasa dalam wacana tersebut. Jadi dalam keutuhan gramatikal, antara elemen yang diterapkan iaitu kata hubung. Jadi kata hubung sebenarnya kata hubung tujuannya digunakan dalam artikel ini adalah untuk mengembangkan idea dan menguraikan idea. Jadi ini adalah contoh-contoh kata hubung ini adalah contoh perkataan kata hubung bagi dalam artikel ini. Ternyata seperti untuk, dalam, yang, walau bagaimanapun. Itu adalah antara contoh-contoh kata hubung. Baiklah, kata ganti nama. Seperti kita sedia maklum bahawa kata ganti nama ini digunakan untuk menggantikan suatu sama ada benda ataupun manusia. Seperti dapat kita lihat di sini bahawa kata ganti nama yang digunakan adalah mereka. Sebabnya adalah mungkin penulis sebut ingin menggantikan nama bagi mungkin nama bagi pelajar ataupun nama bagi kumpulan guru, kumpulan pelajar ataupun kumpulan organisasi maupun sekolah sekalipun. Disebabkan itu penulis menggantikan perkataan-perkataan yang saya sebutkan tadi dengan perkataan mereka ya sebagai kata ganti nama dalam artikel ini. Okey, dan terakhir sekali kita lihat kepada keutuhan fonologi. Jadi keutuhan fonologi ada satu saja elemen yang diterapkan dalam keutuhan fonologi, iaitu nada, intonasi dan hentian suara. Tujuan elemen ini, nada, intonasi dan hentian suara ini adalah sebagai penanda, sebagai pemisah struktur bagi ayat yang kita baca semasa kita membaca dalam artikel ini. Seperti yang saya katakan tadi bahawa keempat jenis ayat yang saya typekan di sini dalam slide ini, dia membawa kepada nada, intonasi dan hentian suara yang berbeza. Ya, disebabkan empat ayat ini membawa kepada berlakunya unsur perbezaan semasa kita melafazkan setiap empat jenis ayat tersebut. Jadi sepanjang saya menganalisis artikel ini, saya dapati bahawa artikel ini tidak menerapkan sama sekalipun ayat seperti ayat perintah, ayat tanya maupun ayat seruan. Kebanyakan dalam artikel ini kebanyakan ayat yang digunakan adalah ayat penyata ataupun ayat penerangan. Jadi disebabkan ayat penyata ini terlalu banyak dalam artikel ini, jadi saya senaraikan satu saja. Jadi saya baca untuk anda semua. Ayat penyata dia berbunyi seperti ini. Berbagai inisiatif dilaksanakan untuk peningkatan pengetahuan psikologi dan kemahiran guru. Itu adalah antara contoh ayat penyata. Jadi setakat ini saja bahagian pemandangan saya. Jadi untuk bahagian sumber rujukan, kejelasan dan kesimpulan akan dibentangkan oleh saudara Aimin. Jadi sekarang saya serahkan kepada saudara Aimin. Teruskan Aimin. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Digaiku demi ilmu dan dharma. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada sumber rujukan. Seperti yang anda boleh lihat di skrin, sumber rujukan dari artikel yang kami analisis ini terdiri daripada 4, iaitu jurnal, akhbar, artikel dan juga buku. Dan sumber-sumber rujukan ini mengikut format APA 7 ataupun APA edisi ke-7. Dan seperti yang anda boleh lihat di skrin, indent ke dalam untuk baris kedua dan seterusnya apabila lebih daripada satu baris. Yang ini juga merupakan sumber rujukan dari artikel yang kami analisis yang terdiri daripada akhbar, artikel dan juga buku. Yang ini juga mengikut format APA edisi ke-7 ataupun APA 7. Seterusnya, mari kita lihat sumber rujukan daripada jurnal. Dimulakan dengan nama penulis, lepas tu diikuti dengan tahun ataupun tarikh, dan seterusnya tajuk artikel, diikuti dengan nama jurnal, lepas tu jilid ataupun volume, dan isu ditulis dalam kurungan, lepas tu muka surat, dan yang terakhir doi jika ada. Untuk sumber rujukan dari akhbar pula, dimulakan dengan nama penulis,
Lepas tu ditulis diikuti dengan tahun ataupun tarikh. Lepas tu tajuk akhbar dan yang terakhir iaitu laman web akhbar tersebut. Untuk sumber rujukan dari artikel, ianya ditulis di bahagian rujukan dimulakan dengan nama penulis, diikuti dengan tahun ataupun tarikh, lepas tu tajuk artikel, lepas tu tajuk jurnal dan yang terakhir iaitu muka surat. Kita pergi pula kepada sumber rujukan yang terakhir iaitu dari buku. Ianya ditulis bermula dari nama penulis, diikuti dengan tahun dan lepas tu tajuk buku dan yang terakhir diikuti dengan syarikat penerbitan buku tersebut. Berdasarkan artikel tersebut, dapat kita lihat bahawa terdapat pelbagai sumber rujukan yang dipetik bagi memberi kredit ataupun penghargaan kepada penulis asal yang dirujuk semasa menulis artikel. Sumber rujukan juga membantu mengiktiraf sumber karya penulis lain. Dan di dalam artikel yang kami analisis ini terdapat sebanyak 16 rujukan disenaraikan dalam artikel bagi memperkukuhkan lagi penulisan artikel ini serta memperkayakan kandungan isi dalam artikel. Semua rujukan tersebut disenaraikan mengikut format APA edisi ke-7 ataupun APA 7. Apakah tujuan sebenar kita memetik sumber rujukan? Mari kita lihat. Tujuan sebenar kita memetik sumber rujukan ialah untuk menyokong hujah dan juga sebagai bahan sokongan kepada huraian. Sumber rujukan juga sebagai penerangan yang lebih lanjut dan terperinci dan ianya juga menjadikan penulisan lebih bernilai. Dan yang terakhir, sumber rujukan penting bagi mempertahankan hujah di dalam penulisan akademik kita. Kita sambung pula dengan kejelasan. Mari kita lihat apakah itu kejelasan. Kejelasan dalam penulisan akademik adalah kunci untuk memastikan bahawa pembaca dapat memahami dengan jelas mesej dan idea yang ingin disampaikan. Mengapa kejelasan itu penting? Kejelasan adalah penting dalam penulisan akademik kerana ia memastikan bahawa idea dan maklumat yang disampaikan secara efektif kepada pembaca tanpa menyebabkan kekeliruan ataupun kekurangan pemahaman dalam diri pembaca. Mari kita lihat aspek kejelasan di dalam penulisan akademik yang pertama iaitu struktur organisasi yang jelas. Artikel yang kami telah analisis ini menunjukkan struktur organisasi yang jelas kerana mempunyai perenggan yang tersusun dan teratur. Seperti yang anda lihat di skrin sebelah kanan saya ini merupakan contoh dari artikel yang kami analisis. Ianya menunjukkan bahawa perenggan yang teratur dan tersusun di dalam artikel ini. Seterusnya, aspek kejelasan yang kedua iaitu penggunaan bahasa yang jelas dan tepat. Artikel yang kami analisis ini juga ditulis menggunakan bahasa yang mudah difahami dan juga ayat yang jelas. Pendek kata, ianya ditulis menggunakan ayat yang ringkas dan ayat yang kita mudah fahami. Ini merupakan contoh ayat tersebut. Secara kesimpulannya, terdapat beberapa faktor utama yang menyumbang kepada persaraan awal dalam kalangan guru-guru negeri Perak, termasuk bebanan kerja, tekanan pentadbiran, persekitaran sosial, pelajar dan masyarakat. Ini merupakan contoh ayat yang digunakan mudah dipahami dan ayat yang agak biasa dan selalu kita gunakan dalam kehidupan seharian. Mari kita lihat aspek kejelasan yang ketiga iaitu penggunaan contoh dan ilustrasi. Artikel yang kami analisis ini mempunyai ilustrasi yang membantu pembaca untuk memahami konsep yang agak kompleks. Contohnya dalam artikel yang kami analisis ini terdapat carta pie yang membantu pembaca untuk memahami jumlah responden kajian mengikut daerah bertugas yang dinyatakan di dalam artikel ini. Aspek kejelasan yang keempat pula penggunaan ayat yang ringkas dan padat. Di dalam artikel yang kami analisis ini, ayat yang digunakan juga ringkas dan tidak mengelirukan pembaca. Contohnya ayat ini. Di bawah tema ini, guru merasakan pelajar masa kini adalah lebih sukar dikawal.
Ini merupakan contoh ayat yang ringkas dan tidak mengelirukan pembaca dari artikel yang kami analisis. Seterusnya, kita lihat aspek kejelasan yang kelima, iaitu konsistensi dan ketepatan penggunaan istilah. Istilah yang digunakan dalam artikel ini adalah konsisten dan tepat sepanjang penulisan. Seperti anda lihat, contoh di sebelah kanan saya adalah dari artikel yang kami telah analisis. Contoh istilah-istilah yang digunakan dalam artikel tersebut ialah pedagogi dan ianya adalah tepat digunakan kerana tajuk artikel ini menjurus ke arah pelajar dan juga guru-guru. Aspek kejelasan yang seterusnya iaitu penjelasan yang teliti. Jika menggunakan konsep atau istilah yang mungkin tidak diketahui oleh semua pembaca, berikan penjelasan yang mencukupi untuk memastikan pemahaman sepenuhnya seperti dalam artikel ini. Ini merupakan contoh dari artikel yang kami telah analisis yang menggunakan konsep atau istilah yang mungkin tidak diketahui oleh semua pembaca, tetapi ianya dijelaskan dengan agak panjang agar memastikan pembaca memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Kita pergi pula kepada aspek kejelasan yang terakhir, iaitu perhatian kepada rujukan dan juga kutipan. Rujukan dan kutipan dalam artikel ini diletakkan dengan jelas dan mengikut format yang betul. Ini membantu membuktikan kesahihan dan kebolehpercayaan penulisan ini. Ini merupakan contoh rujukan dari artikel yang kami telah analisis dan ia menggunakan format APA 7 ataupun format APA edisi ke-7. Sebagai kesimpulannya, berdasarkan tugasan ini, kami mendapati artikel di dalam jurnal ini menitik beratkan atau memenuhi ketiga-tiga aspek berikut, iaitu keutuhan wacana, sumber rujukan yang jelas serta disenaraikan mengikut format yang betul dan mengaplikasikan kejelasan dalam penulisan melalui penekanan pemilihan perkataan, ayat dan juga penggunaan laras bahasa yang sesuai. Terima kasih kerana sudi mendengar dan juga terima kasih di atas perhatian anda. Sebelum mengakhiri pembentangan kami, saya ingin membacakan serangkap pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan dalam hati. Baiklah, maka dengan itu tamatlah pembentangan daripada kami berdua. Sekian, terima kasih.